Serdang keep the promise time, lepas tu Sri Gading. Okey, ringkas sahaja saya nak bangkit beberapa perkara. Pertama adalah tentang anggaran pembelanjaran pembangunan bagi tahun 2012. Saya lihat di sini kod 20,000 perkhidmatan dan bengkalan. Bagi tahun 2011 anggaran tahun adalah sebanyak 74 juta, tetapi bagi tahun yang depan angka ini sudah meningkat ke 263 juta ringgit. Dan juga untuk kod 40,000 pemberian dan kenangan bayaran tetap pada tahun 2011 adalah jumlahnya adalah sebanyak 575 juta, tetapi bagi tahun 2012 adalah sebanyak 16 juta ringgit. Tetapi pada masa yang sama untuk kod 30,000 untuk aset, anggaran ini menjadi semakin kurang. Dulunya adalah 1.7 bilion, tetapi pada tahun yang depan adalah 1 bilion sahaja. Jadi perkara pertama saya nak tanya kenapa ada perbezaan yang begitu besar. Dan kedua saya nak tanya tentang proses ataupun kajian untuklah mengiktirafkan sijil SMPC supaya pelajar-pelajar SMPC bolehlah melanjut pelajaran mereka di IPTA. Saya rasa kebelakangan ini yang amat berhormat Perdana Menteri telah melalui menteri di jabatan dia telah memberilah 1 juta ringgit kepada 4 buah SMPC di KL, Kuala Lumpur. Jadi saya rasalah takkan yang amat berhormat memberi peruntukan kepada institusi-institusi yang telah melanggar bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan. Jadi saya rasa lulunya jawapan yang saya dapat adalah bahawa tak ada satu keputusan lagi tidak boleh menerima sijil SMPC ini kerana mereka bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan. Tetapi saya rasa setakat ini isu ini tidak wujud lagi. Kalau masih bercanggah dengan dasar pendidikan kebangsaan, kenapa yang amat berhormat Perdana Menteri memberi peruntukan sebanyak 1 juta kepada keempat-empat SMPC di KL. Jadi saya mintalah satu jawapan dari Timbalan Menteri. Dan isu ketiga adalah tentang ruang wenang-wenang Perhimpunan Amam ini. Saya tahu ini sebenarnya bukanlah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi saya hanya nak merujuk kepada Seksyen 4 yang di mana menyatakan bahawa hak untuk menganjurkan suatu perhimpunan atau menyertai suatu perhimpunan secara aman dan tanpa senjata di bawah akta ini tidak meluas kepada yang berikut. Dan subsection D cakap bahawa berhubung dengan penanjuran suatu perhimpunan, seseorang yang di bawah umur 21 tahun tidak bolehlah menanjur suatu perhimpunan. Saya rasa ini satu kegangan yang tidak rasional, yang tidak masuk akal. Kerana dan jadi saya nak tanyalah pandangan Kementerian Pengajian Tinggi dalam perkara ini. Kerana saya nak bagi satu contoh. Pada tahun yang lalu, mahasiswa-mahasiswa di Universiti Malaysia Sabah Labuan International Campus, mereka telah menanjur dan menyertai satu protes kerana di kampus mereka menghadapi masalah dengan bekalan air sejak tengah tahun 2009. Jadi mereka memang tak boleh tahan lagi. Jadi pada Mac tahun yang lalu, mereka menanjurkan satu protes supayalah boleh mendapat perhatian supaya masalah dengan bengkalan air ini dapatlah diatasi secepat mungkin. Jadi saya rasa antaranya di kampus tersebut mempunyai 2,500 mahasiswa, tetapi yang menghadiri dan protes tersebut adalah sebanyak 1,000 mahasiswa. Jadi saya rasa ini sudah boleh tunjuk bahawa hak untuk menanjur dan menyertai dalam perhimpunan tidak sepatutlah mengecualikan mahasiswa-mahasiswa kita. Jadi saya nak mintalah pandangan Timbalan Menteri. Dan juga terakhirnya saya juga nak ucaplah ribuan terima kasih kepada Timbalan Menteri yang sudah bantu saya lah untuk dalam kes satu pesakit di HUKM kebelakangan ini. Sekian sahaja, terima kasih Tan Sri Pengerusi.